الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita boleh jumpa lagi untuk kalinya keduanya pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran hadis ya insya-Allah. Pelajaran ini yang mana dia daripada hadis yang kedua daripada bab hadis ya. Tajuk dia Asmaullah Al-Husna, yang mana apa yang kita akan pelajari di sini ialah qiraatul hadisi qiraatan sahihatan. Baca hadis dengan bacaan yang betul. Lepas tu zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna kalimah yang terpilih. Syarul hadisi ijmalan, mensyarahkan hadis secara umum. Bayanu mafhumul asma'ul husna, menerangkan kefahaman tentang asma'ul husna. Zikru ma yurshidu ilail hadis, menyebutkan apa yang diberi petunjuk kepada hadis. Hifzul hadisi hifzan sahihan, menghafal hadis hafazan yang betul. Mulazamatu zikru asma'ullah al-asma'ullah al-husna, melazimi menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Okey, itu 7 perkara. Jadi apa yang berlaku, kita akan tengok pada objektif yang pertama, iaitu qiraatul hadisi qiraatan sahihatan, baca hadis dengan bacaan yang betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok ni, baru ni yang apa nama saya suruh buat hadis hari tu, hafalan hadis tu ramai salah. Ramai salah. Saya dengar je. Ada yang saya komen, ada yang saya tak komen. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan baris tu. Wasallama radhiyallahu anhu. Wasallama. Tengok tu. Qala. Kata Nabi, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'atan wa tis'ina isman. Tengok tu. Tis'atan. Bukan baca tis'ata. Kau nak ni baca terus tis'ata wa tis'ina. Tu lebih baik lah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Inna lillahi bagi sesungguhnya, inna sesungguhnya, lillahi bagi Allah, tis'atan 9, wa tis'ina 90. 9 dan 90, maknanya 99. 9 campur 90 sama 9, waw tu maksudnya tambah 9 campur 90. 99. Isman, lama. Mi'atan illa wahidan, bukan mi'ata, mi'atan illa wahidan. Baca dengan baris betul-betul. Mi'atan illa wahidan. 100 kecuali 1. 100 tolak 1. Maksudnya 99. Nak kuatkan lagi. Bahasa Arab namanya takkid. Man ahsaha. Man sesiapa. Ahsaha peliharanya. Nya apa nama-nama Allah tadi tu. Dakhalal jannata. Ta tu jannata, bukan jannah. Dakhala al jannata. Dakhalal jannata, masuk ke dalam syurga. Siapa yang pelihara tu maksudnya yakin nama-nama apa yang berlaku dekat dia tu semuanya berdasarkan apa yang sifat-sifat Allah tersebut, beriman tu semuanya datang daripada Allah. Maka dia akan masuk ke syurga. Okey. Contohnya apa? Allahul Hakim, bijaksana. Kan? Jadi contoh berlaku zaman adik sekarang ni kan.
ada orang petikai. Kenapa akunya diuji, kenapa akunya kena, kenapa bukan orang lain? Aku dah lah sebelum ni susah. Kena COVID ni pula kan. Pak gedebak cakap macam-macam kan. Saya tak adalah nak cakap apa-apa, semua nak cakapnya. Kalau kita ada ilmu, kita amal dengan sifat Al-Hakim Allah Ta'ala, apa yang berlaku kita kata semua tu ada hikmah. Semua yang berlaku tu ada hikmah. InsyaAllah. Kan? Semua yang berlaku ada hikmah. Okay. Jadi beriman aje lah kan. Beriman. Percaya semua tu ada hikmah. InsyaAllah selepas hujan akan datangnya pelangi. Selepas ribut akan adanya cahaya mentari. Kan? InsyaAllah adalah benda baik yang Allah nak bagi kat kita tu. Kan? Kenapa ni asyik PKP je, budak tak boleh datang sekolah. Kami nak asyik main game je kat rumah, tak tahu nak buat apa dah. Dah main game main lagi, lepas tu makan. Yang ni makan gemuk tidur. Kelas pun adanya tak masuk kan. Tu semua ujian belaka. Allah nak kuatkan kita. Kan? Allah hikmahnya Allah nak kuatkan kita. Kalau kita boleh lawan nafsu kita tidur kan, lawan nafsu kita tidur, lawan nafsu kita main game, masuk ke kelas, insya-Allah kita akan jadi kuat. InsyaAllah akan datang kita akan lebih berjaya daripada sekarang. Itu janji Allah. Pasal apa? Allah tak uji itu melainkan semuanya atas kemampuan diri kita. Allah uji kita atas semuanya atas kemampuan diri kita. Atas kita saja nak percaya ataupun tidak, kita ni mampu ataupun tidak. Kita kena percaya setiap ujian tu Allah ujikan atas kita sebab kita mampu untuk terima ujian tersebut. Kita tak tahu. Kita rasa macam kita tak mampu, tapi sebenarnya hakikatnya Allah terlebih tahu kita mampu ataupun tidak. So berimanlah kita ni mampu untuk terima ujian tersebut. Sebab apa? Allah itu Al-Alim, lebih mengetahui hal keadaan diri kita sendiri, lebih kita tahu keadaan diri kita. Allahu a'lam. Jadi disebut ma'anil kalimatil mukhtarah. Makna kalimah terpilih. Jadi disebut isman, jamak daripada asma'un. Jamak daripada asma'un. Okey, isman ai lafzun dalun ala zat. Lafaz yang menunjukkan atas zat. Lafaz yang menunjukkan atas zat. Macam kita kan, Ustaz Ghazali. Kat situ ada dua lafaz, Ustaz dengan Ghazali. Lafaz kat sini, lafaz tu ada dua. Lafaz itu dengan maksudnya ismun zat. Lepas tu lagi tu nama untuk zat, lagi tu nama untuk sifat. Nama untuk zat ataupun nama untuk sifat. Macam kita, saya Ustaz Ghazali. Ustaz tu sifat, Ghazali tu sifat, zat saya. Ni, mana Ghazali ni, tunjuk ni. Mana Ustaz? Ni juga. Mana Ustaz Ghazali? Ni juga. Kan? Ustaz Ghazali ni juga. Ghazali ni juga. Kat situ terlekat nama tu ada. Bila kata nama je, dia terlekat dua. Nama untuk zat, nama untuk sifat. Zat tu diri kita ni hanya nampak. Sifat ni apa? Apa yang menempel. Faham tu tak saya cakap tu? Okey, macam tu. Itu mudah. Itu nak mudahkan faham. Okey. Jadi kalau Allah tu bersifat dengan sifat, bila kita kata Allah itu Al-Hakim, Al-Hakim dia merujuk pada diri dia dan dia merujuk pada sifat dia juga. Al-Hakim dia bijaksana. Diri dia tu memang bijaksana. Dan dalam masa yang sama dia tu ada sifat hakim dia tu, dia meliputi kepada seluruh makhluk. Kebijaksanaannya merujuk pada semua. Macam contoh kita kan, siapakah yang makhluknya paling siapakah yang boleh cipta manusia? Punya hebat kebijaksanaan dia boleh cipta manusia daripada A sampai Z, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Tak ada seorang pun boleh. Bahkan Allah sebut dalam Quran apa tau? Allah cabar manusia ni, kalau dia hebat sangat, cuba cipta sebelah sayap je cukup. Sayap lah lalat. Allah kata macam tu. Allah cabar manusia untuk untuk cipta satu sebelah je sayap. Tapi kata Allah kata, nescaya kamu tak mampu. Nescaya kamu tak mampu. Kita nak buat air liur pun takkan mampu punya. Okey, sikit Okey, itu yang pertama isman. Lepas tu al-jannah.
Apa maksud jannah? Kullu bustanun zawi syajarah. Setiap taman-taman yang ada pokok. Mutaka sifatun yang rimbun. Mutaka sifatun yang rimbun. Mutalafatun a'dha yang banyak dia punya apa nama? Dia banyak dia punya dahan. Al-a'dha, aghdad, aghsan. Banyak dia punya apa nama? Dahan. Pokok-pokok tu nak kata pokok-pokok tu banyak dahan. Lepas tu yuzillilu menaungi ma tahtahu apa yang ada di bawahnya. Wa yasturuhu dan menutupinya daripada kepanasan lah kan. Dekat sini yang dia masukkan syurga kat sini ya darus sawab. Itu jawapan dia. Al-jannah dekat sini dengan maksud darus sawab, rumah untuk habuan. Kita tengok Allah cipta hebat tentang tentang penciptaan syurga ni. Kan banyak kan kita ni kan. Kalau kita nak tahu syurga nak tahu syurga tu macam mana kan. Kita nak tahu syurga tu macam mana mudah je. Kan? Kita nak tahu syurga tu macam mana mudah je. Macam mana nak tahu? Kita tengok tempat yang paling cantik kat dunia ni. Itu baru 1%. Tak nak kata 1% pun tak boleh lah. 0.00001% daripada apa yang ada dekat apa nama dekat syurga. Kan? Sebab apa? Sebab apa nama benda tu syurga ni apa? Sesuatu yang tak tergambar di akal. Tak pernah tergambar di akal, tak pernah ada mata yang pernah melihat, tak pernah ada telinga yang benar mendengar. Tak pernah ada tak ada satu hati penjiwa pun yang terlintas benda tu boleh berlaku macam tu. Kan? Dalam syurga disebutkan kan apa nama burak kan. Apa nama ada kuda-kuda kan. Kuda-kuda yang berpasangan. Yang warnanya warna hijau macam zamrud. Kan? Zamrud yang paling cantik pun kita tak pernah tengok. Yang paling mahal pun kita tak pernah tengok. Okey. Warnanya hijau macam zamrud kan. Lepas tu apa nama bulu-bulu atas kepala dia tu dekat tengkuk dekat atas tengkuk dia tu apa nama berkilau-kilau macam sutera. Macam mana kita boleh cerita je lah, tapi kalau kita tengok tu tak tergambar di akal lah benda tu macam tu. Tak pernah terdengar lah di akal benda macam di telinga benda tu macam tu. Tak pernah tergambar lah dalam tak pernah terlintas dalam hati benda tu macam tu. Itulah namanya syurga. Okey. Baik. Jadi kullu hadis syarhul hadis ijmalan. Jadi disebut kasratu asma'u tadullu ala azami musamma wa ismun ghairu sifah. Okey Tengok kat sini. Sampai situ, ambil kat situ. Kasratul asma'i, banyak nama tadullu menunjukkan ala izami atas keagungan al-musamma yang dinamakan. Al-musamma yang dinamakan. Wal ismun dan nama itu ghairu sifah, dia bukanlah sifat. Ingat nama tu dia bukan sifat. Habis tu saya cerita apa tadi? Saya cerita nama itu ada nama bagi sifat, nama itu ada nama bagi zat. Saya macam saya. Ustaz Ghazali. Ghazali tu siapa? Saya lah. Ustaz Ghazali tu siapa? Saya juga. Nama bagi sifat, nama bagi zat. Okey, sifat apa? Sifat saya sebagai seorang ustaz. Zat apa saya? Zat saya apa? Yang ni yang nampak ni. Ini adalah saya. Okey. Itu yang pertama. Okey, apa yang pertama? Baca dulu wa min ma'lumi annallaha ta'ala yattasifu bi kulli kamalin wa yatanazzahu an kulli nuqsin. Wa qad ikhtalafal ulama qadiman wa hadisan fi itlaqi asma'u alaihi ta'ala. Ma'khudun min awsafin kamilah ghairun waridatun fi asma'ihi ta'ala al-mansusun alaiha fi kitabin aw fi sunnati sahihatin. Okay, ambil point dia ialah qad ikhtalafal ulama. Qad ikhtalafal ulama, ambil daripada situ. Sesungguhnya
ihtalafa, bersalahan. Al ulama'u, akan ulama, fi, terus sambung, fi, pada, itlaqi, pada peletakan, asma'i, nama-nama, alaihi ta'ala, atas Allah ta'ala. Peletakan nama Allah Ta'ala. Betul ke apa nama 99? Ada ulama bahas macam tu. Sambung terus, itlaqi asma'i alaihi ta'ala. Sambung kat mana? Sambung sampai ataupun sekarang ni bawa handset, main handset. Sambung kat mana? Sambung kepada waridatun. Depan dia tu sikit. Waridatun yang disebut. Waridatun yang disebut. Fi, pada asma'ihi, nama-namanya. Pada nama-namanya. Al-mansusun, yang dinaskan. Fi kitabin, dalam kitab, iaitu Al-Quran, atau fi sunnah, ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Okey, itu poin yang kedua. Okey, dapat Okey. Poin yang ketiga disebut al-mutahaqqiq. Yang diyakini, al-mutahaqqiq yang diyakini, al-mutahaqqiq yang diyakini, annal asma'ullah, bahawasanya nama-nama Allah, tauqifiyatun, dia adalah satu penetapan. Tauqifiyatun adalah satu penetapan. Siapa yang tetap? Allah. Siapa yang tetapkan? Allah. Fala tajuzu, maka tidak harus, an nusammiyallah, kita namakan Allah, illa, melainkan, bima, dengan apa, sama Allah namakan dirinya, sama bihil nafsihi, Allah namakan diri dia, apa, fikir Qur'anihi, dalam Quran, atau ala lisani nabi, ataupun atas lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang mudah kita nak pilih? Kita maghrib. Tentulah. Bulan pertama ni kita bagi satu waktu saja. Maghrib. Adapun maghrib isyak sekali. Masuk bulan yang kedua, tambah subuh. Tambah pukul. Ataupun letaklah target. Sama. InsyaAllah. Waqad warada hadis anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman zakarat fi ba'di kitabi sunani wa hasa ala hifziha Rasulullah. Okey, kita baca dulu. Mula pergi waktu maghrib. Okey, tak apanya ni. Okey, cukup sampai situ. Jadi mafhum asmaullah al-husna, kefahaman tentang nama-nama Allah yang baik. Jadi asmaullah al-husna wa asma'u madahi, iaitu nama-nama terpuji. Wa hamida, sama jugalah terpuji. Nama-nama pujian dan terpuji. Wasinaan, pujian juga. Wa tamjidillah, dan mengagungkan Allah Ta'ala. Wasifatin, dan sifat-sifat kamalullah, kesempurnaan Allah. Wa na'utu jalalan, dan pensandaran Allah Ta'ala. Sampai situ. Itu maksud asmaullah al-husna. Okey. Ni sini didatangkan semualah nama-nama Allah tersebut. Okey. Settle. Okey. So itu sajalah, dan antum ambil lah 2 daripada sini dan antum cuba terjemahkan dan hafallah hadis tu baik-baik balik, insya-Allah. Nak rasa cukup sampai situ. Okey.
cukup kelas kita pada hari ini insya-Allah. Okey. So kita akan ambil kedatangan insya-Allah.